Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 7, Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya, Raja Perlembagaan. Sebelum cikgu mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, maksud raja berperlembagaan iaitu sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Raja berperlembagaan ni ada dua sebutan. Raja yang pertama, yang kedua berperlembagaan. Betul tak? Raja tu adalah sistem pemerintahan beraja. Berperlembagaan tu adalah mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Jadi apa maksud raja berperlembagaan? Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Okey, pemilihan yang di-Pertuan Agong adalah mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia daripada 9 orang Raja Melayu secara bergilir-gilir. Semua ada berapa orang? Ada 9 orang Raja Melayu secara bergilir-gilir. Pemilihan dibuat secara sulit dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Bila disebut raja berperlembagaan, semua perkara mesti ikut peruntukan dalam perlembagaan. Begitu juga dalam pemilihan yang di-Pertuan Agong. Pemilihan di Pertuan Agong mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Okey, sama juga. Yang ketiga, tengok tindakan yang di-Pertuan Agong. Tindakan yang di-Pertuan Agong adalah mengikut peruntukan dalam perlembagaan dan atas nasihat Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong tidak boleh bertindak sendiri kecuali dalam perkara tertentu yang memerlukan budi bicara baginda sahaja untuk membuat keputusan. Cikgu ulang balik lah. Tindakan yang di-Pertuan Agong adalah mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Semua perkara kena ikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Sebab itu dipanggil Raja Berperlembagaan. Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Okey, tengok. Pemilihan pun ikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Tindakan yang di-Pertuan Agong pun mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Cuma tindakan ni juga harus mendapat nasihat daripada Perdana Menteri kecuali perkara yang memerlukan budi bicara baginda sahaja. Yang di-Pertuan Agong ni memegang jawatan selama 5 tahun. Okey, tengok formula untuk maksud raja berperlembagaan. Pilih tanduk 5. Okey, tengok penerangan formula. Pilih merujuk pada pemilihan, di mana pemilihan mesti mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Yang pertama tu kena dah mengikut peruntukan Perlembagaan Malaysia. Kemudian daripada berapa orang? 9 orang Raja-Raja Melayu secara bergilir-gilir. Mesyuarat secara sulit dalam Majlis Raja-Raja Melayu untuk menentukan siapa yang akan jadi yang di-Pertuan Agong. Tanduk, tengok tanduk merujuk pada tindakan. Persamaan pada huruf T, N, D dengan K. Tanduk, tindak. Tindakan berasal dari perkataan tindak. Jadi tanduk merujuk pada tindak. Okey, tindakan pun mesti mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Semua benda mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia dan mendapat nasihat daripada Perdana Menteri kecuali perkara yang memerlukan budi bicara baginda sahaja. 5 merujuk pada 5 iaitu 5 tahun memegang jawatan sebagai yang di-Pertuan Agong. Jadi apa formula untuk maksud raja berperlembagaan? Pilih tanduk 5. Ini hanya kaedah mengingat sahaja, tiada kaitan antara yang dah lama mati ataupun baru nak mati. Tiada kaitan antara sesiapa pun. Ini hanya kaedah mengingat untuk membantu pelajar-pelajar dapat mengingati sejarah dengan sangat baik dan membantu mereka untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Jadi cikgu ulang balik. Apa formula maksud raja berperlembagaan? Iaitu pilih tanduk 5. Pilih itu merujuk apa? Pemilihan yang di-Pertuan Agong mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Ya, perlembagaan tu yang pertama sekali. Pemilihan dibuat daripada 9 orang Raja-Raja Melayu secara bergilir-gilir. Pemilihan dibuat secara sulit dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Tanduk merujuk pada tindakan. Tindakan mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Ya, perlembagaan mesti yang pertama. Dan nasihat Perdana Menteri kecuali dalam perkara yang memerlukan budi bicara baginda sahaja. 5 tu merujuk apa? 5 tahun memegang jawatan sebagai yang di-Pertuan Agong. Okey, tengok seterusnya. Bidang tugas yang di-Pertuan Agong.
Yang wajib pelajar kena ketahui 3 perkara. Yang pertama yang di-Pertuan Agong ni adalah Ketua Negara Malaysia. Siapa Ketua Negara Malaysia? Adalah yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, melantik Perdana Menteri mengikut budi bicaranya. Yang di-Pertuan Agong boleh lantik Perdana Menteri ikut budi bicara dia sahaja. Yang kedua, dia berkuasa melantik dan melucutkan jawatan timbalan menteri dan menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri. 3 perkara ni wajib pelajar kena ketahui, dan 3 perkara ni wajib kuasa yang paling tinggi yang dipunyai oleh Yang di-Pertuan Agong. Ingatlah 3 perkara ni. Yang pertama, yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Negara. Yang kedua, dia boleh lantik siapa? Lantik Perdana Menteri ikut budi bicara. Yang kedua, dia boleh lantik dan memecat menteri dan timbalan menteri ikut nasihat Perdana Menteri. 3 perkara ni wajib pelajar kena ketahui untuk bidang tugas Yang di-Pertuan Agong. Boleh ingat tak? Cikgu ulang balik. Ada apa tugas yang wajib ketahui? Ada 3 tugas. Yang pertama, Ketua Negara. Yang di-Pertuan Agong Ketua Negara. Yang kedua, melantik Perdana Menteri ikut budi bicara. Dan yang ketiga, melantik. Dah lantik, boleh melucutkan jawatan. Jawatan siapa? Menteri dan timbalan menteri ikut nasihat Perdana Menteri. Okey, tengok yang keempat. Hak istimewa orang Melayu dipelihara. Selain hak istimewa Melayu, hak istimewa penduduk Sabah dan Sarawak dipelihara, dan hak kaum lain semuanya dipelihara. Yang kelima, di dalam parlimen yang di-Pertuan Agong menjadi ahli dalam parlimen. Ada 2 tugas dia. Yang pertama, memanggil parlimen bersidang. Yang kedua, membubarkan parlimen. Ada berapa tugas Agong dalam parlimen? Ada 2 tugas. Yang pertama, panggil bersidang. Yang kedua, membubarkan parlimen. Kemudiannya, melantik Suruhanjaya. Ada 3 Suruhanjaya dilantik. Yang pertama, Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang kedua, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Dan yang ketiga, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Ada berapa Suruhanjaya semua dilantik? Ada 3 Suruhanjaya. Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Dalam Suruhanjaya Pilihan Raya, dia melantik pengurusi dan 3 orang ahli. Dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, melantik pengurusi dan timbalan pengurusi. Dan dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman, melantik semua ahli-ahli dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Jadi cikgu ulang balik. Ada berapa Suruhanjaya yang dilantik? Ada 3 Suruhanjaya. Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, dan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Suruhanjaya Pilihan Raya lantik pengurusi dan 3 ahli. Perkhidmatan Awam, pengurusi dan timbalan pengurusi. Perkhidmatan Kehakiman, semua ahli. Okey, tengok yang ketujuh. Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata. Tugas dia adalah mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman yang dilaksanakan di Mahkamah Tentera. Okey, yang ke-8, Ketua Agama Islam bagi negeri baginda sendiri. Contoh macam yang di-Pertuan Agong sekarang ni adalah daripada negeri mana? Negeri Pahang. Jadi, dia adalah ketua bagi agama Islam untuk negeri mana? Negeri Pahang. Juga bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Negeri apa yang tak mempunyai raja? Pulau Pinang, Melaka, wilayah Persekutuan, Labuan. Negeri tu semua tak ada raja. Jadi dia jadi ketua bagi agama Islam di beberapa tempat? Di 2 tempat. Negeri baginda sendiri dan negeri yang tidak mempunyai raja. Dan last sekali, ketua 3 badan kerajaan. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, badan perundangan. Yang ketiga, badan kehakiman. Ada berapa badan dia jadi ketua? Yang di-Pertuan Agong jadi ketua. Ada 3 badan yang di-Pertuan Agong jadi ketua. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, badan perundangan. Yang ketiga, badan kehakiman. Jadi lihat balik. Bidang tugas yang di-Pertuan Agong yang wajib kita ketahui ada apa? Ada 3 semua. Yang pertama, Ketua Negara. Yang kedua, melantik Perdana Menteri ikut budi bicara. Yang ketiga, melantik dan melucutkan jawatan menteri dan timbalan menteri ikut nasihat Perdana Menteri. Okey, tengok. Yang keempat tu, start daripada yang keempat sampai yang ke-9, ada formula dia. Tengok formula di bawah tu. Formulanya, isteri Parlimen suruh angkat senjata dalam bendang. Ya, isteri Parlimen suruh angkat senjata dalam mana? Dalam bendang. Habis selut kaki bila pijak bendang. Lepas tu nak angkat senjata lagi. Oh, jenuh nak angkat senjata. Okey, tengok pendengar formula. Isteri merujuk pada istimewa. Persamaan pada huruf IST. Parlimen merujuk pada parlimen. Suruh merujuk pada Suruhanjaya. Suruhanjaya berasal dari perkataan suruh. Jadi suruh merujuk pada Suruhanjaya. Angkat menjadi angkat juga. Senjata merujuk pada senjata juga. Dalam merujuk pada Islam. Persamaan pada sebutan keduanya. Islam, lam di belakang. Islam, dalam, sama sebutannya. Bendang merujuk pada badan. Persamaan pada huruf B.
dan juga D dan juga N. Bendang, badan. Jadi formulanya, isteri Parlimen suruh angkat senjata dalam bendang. Isteri itu merujuk pada apa? Hak istimewa orang Melayu dipelihara. Selain hak istimewa Melayu, hak istimewa penduduk Sabah dan Sarawak dan hak istimewa kaum Melayu dipelihara. Jadi semua ada apa hak istimewa? Ada 3 hak istimewa. Yang pertama, hak istimewa orang Melayu. Yang kedua, hak istimewa penduduk Sabah dan Sarawak. Dan yang ketiga, hak istimewa kaum lain. Semuanya dipelihara. Parlimen itu merujuk apa? Parlimen, menjadi ahli dalam parlimen. Ada 2 tugas yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, memanggil parlimen bersidang. Yang kedua, membubarkan parlimen. Isteri Parlimen suruh tu apa? Suruh merujuk pada Suruhanjaya dilantik. Ada berapa Suruhanjaya? Ada 3 Suruhanjaya semua sekali. Yang pertama, Suruhanjaya pilihan raya. Yang kedua, Suruhanjaya perkhidmatan awam. Dan yang ketiga, Suruhanjaya perkhidmatan kehakiman. Pandainya. Tengok, Suruhanjaya pilihan raya dia melantik pengerusi dan 3 orang ahli. Suruhanjaya perkhidmatan awam melantik pengerusi dan timbalan pengerusi. Dan Suruhanjaya perkhidmatan kehakiman melantik ahli-ahli di dalam Suruhanjaya tersebut. Okey, tengok balik formula. Isteri Parlimen suruh angkat senjata. Angkat senjata tu merujuk pada apa? Ketua tertinggi Angkatan Bersenjata. Ada 2 tugas yang di-Pertuan Agong. Yang pertama, boleh mengampunkan dan menangguhkan sesuatu hukuman yang dilaksanakan di mahkamah tentera. Dalam merujuk pada Islam. Ketua agama Islam bagi negeri baginda sendiri dan ketua agama Islam bagi negeri yang tidak mempunyai raja. Jadi ketua agama Islam bagi berapa tempat? 2 tempat, negeri sendiri dengan negeri yang tidak mempunyai raja. Dan last sekali, bendang. Bendang merujuk pada badan. Ketua berapa badan? 3 badan. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, badan perundangan. Yang ketiga, badan kehakiman. Jadi apa formula bidang tugas yang di-Pertuan Agong? Isteri Parlimen suruh angkat senjata dalam bendang. Sebelum bawa masuk formula, pelajar-pelajar kena masuk dulu tugas yang wajib. Ada berapa tugas yang wajib? Ada 3 tadi yang wajib. Yang pertama, yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Yang kedua, yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri mengikut budi bicara baginda. Yang ketiga, yang di-Pertuan Agong melantik dan melucutkan jawatan menteri dan timbalan menteri atas nasihat Perdana Menteri. Kemudiannya baru masuk formula. Apa formula yang di-Pertuan Agong? Apa formula bidang tugas yang di-Pertuan Agong? Isteri Parlimen suruh angkat senjata dalam bendang. Okey, kita ulang balik. Isteri tu apa? Hak istimewa. Ada berapa hak istimewa? Ada 3. Hak istimewa Melayu, hak istimewa penduduk Sabah Sarawak, hak istimewa kaum lain. Semuanya dipelihara. Parlimen tu merujuk pada apa? Parlimen. Ada berapa tugas yang di-Pertuan Agong Parlimen? Ada 2. Memanggil parlimen bersidang dan membubarkan parlimen. Suruh tu apa? Suruh merujuk pada Suruhanjaya. Berapa Suruhanjaya dilantik? 3 Suruhanjaya. Yang pertama, Suruhanjaya pilihan raya, Suruhanjaya perkhidmatan awam dan Suruhanjaya perkhidmatan kehakiman. Suruhanjaya pilihan raya melantik pengerusi dan 3 ahli. Suruhanjaya perkhidmatan awam, pengerusi dan timbalan pengerusi. Dan Suruhanjaya perkhidmatan kehakiman lantik ahli-ahli. Angkat senjata tu merujuk pada apa? Ketua tertinggi Angkatan Bersenjata. Ada berapa bidang tugas di-Pertuan Agong? Ada 2 tugas. Mengampun dan juga menangguhkan hukuman kesalahan yang dibicarakan di mahkamah tentera. Dalam merujuk pada apa? Islam. Iaitu ketua agama Islam di berapa tempat? 2 tempat. Negeri baginda sendiri dan negeri yang tidak mempunyai raja. Last sekali, bendang. Bendang merujuk pada apa? Ketua badan, iaitu bendang adalah badan. Ketua apa badan? 3 badan. Yang pertama, badan pemerintah. Yang kedua, badan perundangan. Dan yang ketiga, badan kehakiman. Jadi formulanya, isteri Parlimen suruh angkat senjata dalam bendang. Okey, tengok analisis kekerapan bab 7 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 hingga 2019. Tengok, yang warna merah tu SPM sebenar, warna kuning tu SPM ulangan. SPM sebenarnya tengok, 2010 naik, 11 naik, 2012 pun naik, 2013 tak naik, 14 tak naik, 15 naik balik, 16 tak naik, 17 naik, 18 naik, 19 naik, 2020 ya berkemungkinan akan naik. Okey, tengok yang SPM ulangan. 2014 ulangan tak naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan naik. Ya, 4 tahun berturut-turut naik. 2020 adakah akan naik? Ya, berkemungkinan juga akan naik untuk SPM ulangan. Bagi pelajar-pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tolong bagi perhatian yang warna merah SPM sebenarnya tu. Cikgu ulang balik dia punya trend. Naik, 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 tak naik, tak naik. Naik, tak naik, 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 naik. 2020 berkemungkinan akan naik.
Okey, tolong bagi perhatian juga untuk bab 7 ni. Okey, kita lihat analisis kekerapan tajuk yang kita belajar tadi untuk retah 2. Kita belajar tadi tentang apa? Raja Perlembagaan. Setakat ni dalam SPM sebenarnya baru sekali je ditanya, iaitu tahun 2010. Ya, dah lama dah lah ni, 2000 apa? 2020, bermaksud dah 10 tahun. Tajuk Raja Perlembagaan ni tak pernah ditanya lagi dah. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk Raja Perlembagaan ni. Manakala SPM ulangan ditanya 2018 ulangan. Bagi pelajar yang nak ambil SPM 2020, tengok baru sekali je cikgu nak bagi tahu dia baru ditanya untuk Raja Perlembagaan. Iaitu tahun bila? Tahun 2010, 10 tahun yang lalu. Lah ni tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk Raja Berperlembagaan. Okey, kita tengok contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita tengok satu persatu. Soalan A, jelaskan maksud Raja Berperlembagaan. 4 markah. Apa kehendak soalan? Maksud Raja Berperlembagaan. Okey, soalan esei seperti biasa wajib ada pembuka. Apa pembukanya? Maksud Raja Berperlembagaan ialah, ingat lagi tak? Raja Berperlembagaan ni ada berapa sebutan? 2 sebutan, ya, pandainya. Raja dengan perlembagaan. Apa maksud raja? Sistem pemerintahan beraja. Apa maksud perlembagaan? Peruntukan dalam perlembagaan. Jadi, maksud Raja Perlembagaan ialah sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Titik. Ada formula dah untuk maksud? Ada. Apa formulanya? Pilih tanduk 5. Pilih itu apa? Pemilihan yang di-Pertuan Agong. Okey, lepas titik sambung. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dibuat mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Ya, apa-apa pun pertama sekali kena sebut tentang apa? Peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Daripada 9 orang raja-raja Melayu secara bergilir-gilir dan dipilih secara sulit dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Titik. Pandai. Ada lagi tak untuk maksud? Ya, ada lagi. Apa lagi yang ada? Ingat balik formula. Pilih tanduk. Tanduk tu apa? Bertindak. Ya, lepas titik sama terus. Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Ya, benda pertama sekali kena tulis tentang apa? Mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Dalam pemilihan pun yang mengikut peruntukan perlembagaan Malaysia. Dalam tindakan pun mesti mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Itu yang dimaksudkan Raja Berperlembagaan. Perlembagaan adalah yang pertama. Okey, bertindak mengikut peruntukan dalam perlembagaan Malaysia dan ikut nasihat Perdana Menteri, kecuali dalam perkara yang memerlukan budi bicara baginda sahaja. Titik. Ada lagi dalam maksud 5 tu apa? Yang di-Pertuan Agong memegang jawatan selama 5 tahun. Pandainya. Okey, tengok soalan B. Terangkan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong di Malaysia. Apa kehendak soalan? Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Ingat balik bila disebut bidang kuasa yang di-Pertuan Agong, ada berapa bidang kuasa yang wajib? Kita kena tahu. Ada 3 yang wajib. Yang pertama yang di-Pertuan Agong, ketua negara. Yang kedua, melantik Perdana Menteri ikut budi bicara baginda. Dan yang ketiga, melantik dan melucutkan jawatan menteri dan timbalan menteri ikut nasihat Perdana Menteri. Ya, lepas tu baru masuk formula. Ada formula tak? Apa formulanya? Isteri Parlimen suruh angkat senjata dalam bendang. Pandainya. Okey, tengok. Soalan esei ni seperti biasa ada pembuka. Apa pembukanya? Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong Malaysia. Bidang kuasa yang di-Pertuan Agong Malaysia ialah sebagai ketua negara. Bagus. Tu yang pertama wajib. Lepas ketua negara titik. Penanda wacana apa yang cikgu ajak? Menggunakan nombor, iaitu kedua, koma. Baginda melantik Perdana Menteri mengikut budi bicaranya, titik. Bagus. Lepas kedua, ketiga, koma. Baginda berkuasa melantik dan melucutkan jawatan menteri dan timbalan menteri setelah mendapat nasihat Perdana Menteri. Bagus, titik. Lepas ketiga, keempat. Isteri tu apa? Hak istimewa orang Melayu dipelihara. Keempat, baginda memelihara hak istimewa orang Melayu, titik. Lepas keempat. Kelima, selain hak istimewa Melayu, baginda juga menjaga hak istimewa penduduk Sabah dan Sarawak dan hak istimewa kaum-kaum lain. Titik. Bagus. Lepas kelima. Keenam, isteri Parlimen. Parlimen tu apa? Parlimen. Ahli dalam Parlimen. Keenam, baginda menjadi ahli dalam Parlimen dengan berkuasa memanggil Parlimen bersidang dan membubarkan Parlimen. Ya, hanya sampai situ je ke bidang tugas yang di-Pertuan Agong. Ya, ada lagi. Apa formulanya lagi? Ingat balik formula. Isteri Parlimen suruh. Suruh tu merujuk apa? Suruhanjaya. Macam mana sambung ayat?
Lepas ke-6, ke-7. Ke-7, Suruhanjaya dilantik, iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Suruhanjaya Pilihan Raya melantik pengerusi dan 3 orang ahli. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam melantik pengerusi dan timbalan pengerusi, dan Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman melantik ahli-ahli di dalam Suruhanjaya tersebut. Titik. Ada lagi tak? Suruh angkat senjata. Angkat senjata tu apa? Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata, di mana Yang di-Pertuan Agong dapat mengampun dan menangguhkan hukuman di Mahkamah Tentera. Dalam tu apa? Islam. Ketua Agama Islam bagi berapa tempat? 2 tempat. Negeri baginda sendiri dan negeri tidak ada raja. Dan last sekali, bendang tu apa? Ketua 3 badan, iaitu Badan Pemerintah, Badan Kehakiman dan Badan Perundangan. Ya, bagus. Jadi formulanya, Isteri Parlimen suruh angkat senjata dalam bendang. Last sekali tengok soalan C. Yang di-Pertuan Agong berperanan penting dalam mengekalkan kestabilan dan keamanan negara. Beri penjelasan anda. Apakah anda soalan? Yang di-Pertuan Agong berperanan penting. Ya, Yang di-Pertuan Agong sangat penting peranannya. Okey, tengok soalan ni pembukanya. Yang di-Pertuan Agong berperanan penting dalam mengekalkan kestabilan dan keamanan negara ialah baginda sebagai ketua negara. Ya, yang tu yang paling penting, ketua negara. Hari ini menjadi lambang kedaulatan negara. Kesannya kemerdekaan negara dapat dikekalkan. Kedua, yang di-Pertuan Agong berkuasa melantik Perdana Menteri serta melantik dan memecat Timbalan Menteri dan Jemaah Menteri atas nasihat Perdana Menteri. Hal ini dapat menjamin kestabilan politik negara. Betulkah Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri itu adalah berkaitan dengan politik? Ya, hal ini dapat menjamin kestabilan politik negara. Kesannya negara menjadi aman dan harmoni. Lepas kedua, ketiga, Yang di-Pertuan Agong memelihara hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Hal ini agar dapat mengekalkan keharmonian kaum. Kesannya baginda menjadi pelindung semua rakyat dan lambang perpaduan rakyat. Ya. Lepas ketiga, keempat, Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata. Hal ini agar dapat mengukuhkan pertahanan negara. Betul ke? Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata itu berkaitan pertahanan? Ya, berkaitan pertahanan. Kesannya, keselamatan negara terjamin. Lepas keempat, kelima, Yang di-Pertuan Agong menjadi Ketua Agama Islam. Hal ini agar dapat memelihara kesucian agama Islam. Ya. Agama Islam berkaitan kesucian. Kalau tak ada Yang di-Pertuan Agong, jadi siapa nak pelihara kesucian agama Islam? Sebab ketua agama Islam adalah Yang di-Pertuan Agong. Bila ketua bermaksud, Yang di-Pertuan Agong akan memelihara kesucian agama Islam sebagai agama rasmi negara. Dan yang keenam, Yang di-Pertuan Agong menjadi lambang penyatuan orang Melayu. Hal ini agar rakyat menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi pada negara dan bangsa. Untuk soalan C ni markanya 8 sahaja. Jika pelajar bagi sebanyak 4 isi pun dah sangat cukup. Di sini sengaja cikgu bagi lebih jawapan supaya pelajar-pelajar mempunyai banyak pilihan jawapan dan variasi-variasi jawapan-jawapan yang lain. Ingatlah, dalam soalan kehebat ni memerlukan isi huraian. Huraian selalu cikgu ajar adalah hal ini. Kemudiannya ada contoh. Sekiranya tak ada contoh, terus masuk yang keempat, iaitu kesannya. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.